Selamat pagi kepada Encik Ravi dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Wong Eiling. Nombor angka kiluran saya adalah 202274000024. Yang berikutnya adalah soalan tugasan. Dalam usaha Kementerian Pendidikan mentransformasi sistem pendidikan negara di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025, langkah ini sebenarnya adalah selari dengan 6 aspirasi murid yang perlu diterapkan kepada semua anak-anak yang melalui pendidikan kebangsaan. 6 aspirasi murid ini melibatkan pengetahuan, kemahiran dui bahasa, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, etika dan kerohanian serta identiti nasional dan menjurus kepada kemahiran yang diperlukan dalam mengharungi mata pelajaran pendidikan moral untuk abad ke-21. Cadangkan peranan guru dalam pemekasaan aspirasi etika dan kerohanian di sekolah. Marilah kita mula dengan pengenalan dahulu. Mata pelajaran pendidikan moral menekankan nilai murni yang perlu diamalkan oleh manusia untuk menjadi seorang yang beralam mulia. Pendidikan moral merupakan pendidikan wajib bagi murid kaum Cina dan India, manakala pendidikan Islam adalah mata pelajaran yang wajib bagi murid kaum Melayu di sekolah rendah dan sekolah menengah. Pendidikan Islam dan pendidikan moral mempunyai tujuan yang sama, iaitu melahirkan insan yang berdisiplin, beretika, berbudi bahasa dan bersepadu. Pendidikan moral bukan hanya sahaja fokus kepada seseorang individu, malah moral seseorang individu kepada masyarakat serta persekitaran. Pendidikan moral yang merangkumi nilai murni ini adalah berhubung dengan falsafah pendidikan negara kerana matlamat adalah untuk menghasilkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Tanpa memasukkan program pendidikan nilai ke dalam kurikulum, cita-cita untuk melahirkan generasi yang cemerlang dari semua aspek tidak akan tercapai. Hanya pendidikan moral dan penerapan nilai murni sahaja mampu mendidik dan membentuk individu menjadi insan modal yang berfikiran rasional, kasih sayang, amanah, bertanggungjawab, prihatin terhadap orang sekeliling dan mempunyai sifat-sifat yang mulia dipersetujui oleh masyarakat. Peranan guru yang pertama adalah guru sebagai penyebar ilmu pengetahuan kepada murid. Guru perlu mendidik murid dalam semua mata pelajaran termasuk pendidikan seni, muzik, pendidikan moral, pendidikan jasmani, pendidikan kesihatan dan sebagainya. Bukan hanya sahaja mementingkan mata pelajaran teras seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan sebagainya untuk memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh. Selain itu, ibu bapa juga berperanan untuk memberitahu murid kepada tentang kepentingan nilai murni untuk mengaplikasikan ke dalam kehidupan harian. Di samping itu, pengetahuan am seperti mata pelajaran sejarah dan geografi juga sangat penting supaya murid dapat mengetahui perkara atau kejadian yang terkini berlaku di dunia. Guru juga berperanan untuk mendidik murid pendidikan moral supaya menjadi modal insan yang beralam mulia. Sebagai contohnya, guru mengajar murid pendidikan moral, nilai prihatin terhadap warga sekolah di sekolah.
Murid perlu mempunyai keupayaan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, iaitu nilai prihatin ke dalam kehidupan harian. Murid diberi prihatin kepada orang sekeliling apabila mereka dalam keadaan yang sedih atau marah. Murid cuba untuk menolong orang untuk menyelesaikan masalah berdasarkan kemampuan diri sendiri. Guru adalah seorang yang penyebar mulia, penyebar ilmu pengetahuan kepada murid. Oleh itu, guru perlu sentiasa meningkatkan keprofesionalan supaya murid dapat menerima ilmu pengetahuan yang luas dan tepat. Cara guru untuk meningkatkan profesion keguruan adalah melalui pembacaan, mengikut pelbagai kursus seperti bengkel, seminar, webinar, menjalankan kajian dan penyelidikan yang berkaitan dengan pendidikan. Semakin banyak ilmu pengetahuan yang sedia ada bagi seseorang guru, maka keyakinan semakin tinggi bagi seseorang guru semasa mengajar murid. Hal ini juga dapat memudahkan guru dalam merancangkan pengajaran dan pembelajaran kerana guru mempunyai banyak pengalaman untuk mengajar murid. Guru juga berperanan untuk menolong murid memahami dan menguasai nilai murni ke dalam kehidupan untuk menyumbangkan diri terhadap keluarga, masyarakat dan negara. Peranan yang kedua adalah guru berperanan untuk memaksimumkan kemahiran berfikir murid. Guru boleh selalu bertanya soalan kebat, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi untuk memperkembangkan pemikiran murid secara kreatif dan kritis supaya murid dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan yang sebenar. Selain itu, guru juga boleh memberi latihan untuk memperkukuhkan ilmu pengetahuan murid. Guru juga boleh mempelbagaikan pendekatan, strategi, teknik pengajaran supaya murid dapat belajar dalam keadaan yang seronok, mengekalkan minat belajar murid dalam sepanjang hayat. Sebagai contohnya, aktiviti PDP menjalankan main peranan untuk mengamalkan nilai keberanian dapat meningkatkan kemahiran murid dengan cara meluahkan perasaan diri sendiri, melalui lakonan. Perbincangan atau sumbang saran dalam kumpulan dapat memperkembangkan pemikiran murid dengan kemahiran menyelesaikan masalah. Aktiviti kuis dapat menguji kecerdasan otak dan kecerdasan badan untuk menjawab soalan secara pantas. Bagi projek mudah seperti pembuatan kertas bunga berkaitan dengan nilai keberanian juga dapat memperkembangkan kreativiti murid semasa murid menghasilkan kertas bunga yang cantik. Daripada berbagai teknik pengajaran ini, murid juga boleh dapat lebih memahami nilai murni dan mengekalkan ingatan yang lebih lama. Semua aktiviti yang disebut tadi boleh dijalankan dengan menggunakan teknologi yang canggih bersesuaian dengan pembelajaran abad ke-21 seperti menggunakan smartboard, PowerPoint slide untuk menerangkan secara teliti kepada murid, tayangan YouTube video kepada murid untuk menambahkan ilmu pengetahuan yang lebih, menggunakan projektor ataupun pelbagai quiz game yang ditunjukkan dalam website.
Aktiviti yang dipilihkan oleh guru dikehendaki bersesuaian dengan sukatan pembelajaran, standard kandungan dan objektif pembelajaran. Terdapat 3 elemen penting dalam kemahiran kognitif yang perlu dimiliki oleh seseorang murid. Yang pertama adalah pemikiran kreatif dan inovatif, iaitu mencipta sesuatu idea atau pengetahuan yang baru, seperti murid dapat menyenaraikan contoh sikap keberanian. Yang kedua, pemikiran kreatif dan penakulan, iaitu mampu menganalisis maklumat secara kreatif, induktif dan deduktif untuk mencari penyelesaian, kemudian membuat keputusan seperti pemikiran tindakan yang diambil oleh seseorang murid. Sebagai contohnya, rakannya melakukan kesalahan iaitu membuat vandalisme di sekolah. Tetapi rakan dia bercakap bohong. So, orang itu dia kena berfikir bagaimana selesaikan masalah ini. Adakah dia perlu mengambil tindakan untuk memberitahu kepada guru disiplin ataupun tidak. Yang ketiga, keupayaan belajar, iaitu mampu mencapai pembelajaran sendiri dalam akademik. Peranan yang ketiga adalah guru sebagai pendorong dalam peningkatan kemahiran memimpin murid. Kemahiran memimpin merupakan seseorang individu mampu bekerja dengan orang lain secara berkesan. Kepimpinan dapat mengamalkan ciri kepimpinan. Cara meningkatkan kepimpinan adalah guru boleh membahagikan murid dalam kumpulan untuk menjalankan aktiviti perbincangan atau sumbang saran, dan hal ini juga dapat boleh meningkatkan kemahiran sosial murid serta dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain, memupukkan nilai kerja sama. Dalam aktiviti perbincangan, murid yang pasif juga akan menjadi murid yang aktif. Terdapat 4 elemen yang penting dalam kemahiran memimpin, iaitu yang pertama, keusahawanan. Keusahawanan ialah berani mengambil tindakan, menyelesaikan masalah dengan membuat keputusan yang tepat. Kedua, fleksibel. Fleksibel ialah berani mencari langkah untuk menghadapi segala halangan, seperti berani mencuba dalam menyertai sesuatu sukan yang tidak dikenali. Yang ketiga, penyesuaian. Penyesuaian adalah menyesuaikan diri semasa bekerja dengan orang lain serta memberi dorongan yang positif demi menjaga keharmonian dalam kumpulan. Yang keempat adalah kemahiran berkomunikasi, iaitu mampu memberi pandangan atau idea sendiri secara lisan dan bertulis dalam kumpulan. Peranan yang keempat adalah guru berperanan untuk mengajar murid dalam menguasai dua bahasa. Kita pun tahu Malaysia adalah terdiri daripada berbilang kaum. Setiap murid perlu belajar bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu, dan bahasa antarabangsa, iaitu bahasa English. Murid juga mempunyai peluang untuk belajar bahasa tambahan seperti bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Iban, bahasa Kadazan, dan sebagainya. Pembelajaran 3 bahasa dapat bergaul dengan orang lain secara mesra dan senang. Penguasaan 2 bahasa adalah untuk mengurangkan masalah konflik, iaitu ketidakfahaman bahasa semasa berkomunikasi dengan orang lain. Ketika berlaku konflik dalam sebuah negara, maka negara itu tidak akan harmoni, aman dan damai. Selain itu, murid juga perlu memahami dan menghormati adat budaya sendiri serta adat budaya orang lain.
Penguasaan dui bahasa juga dapat memberi peluang untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik. Sebagai contohnya, jika murid dapat menguasai lebih dua bahasa, maka majikan akan memerhati murid dengan pandangan yang lebih jauh kerana murid dapat berhubung atau bercakap dengan peniaga yang berasal dari luar negara. Penguasaan dui bahasa juga dapat berdaya saing dengan pemohon yang lain. Penguasaan dui bahasa dapat mempertingkatkan kemahiran komunikasi serta memperkukuhkan penulisan serta tata bahasa. Oleh itu, semua murid perlu menguasai sekurang-kurangnya 3 bahasa yang berlainan supaya dapat berkomunikasi atau bekerja dengan orang lain secara berkesan dan secara harmoni. Peranan yang kelima adalah guru mendidik murid dalam memiliki pegangan agama, berdisiplin dan bertanggungjawab masyarakat. Seseorang individu memiliki pegangan agama yang kuat, iaitu selalu rajin sembahyang, taat setia kepada agama sendiri, sikap bersyukur dan berfikiran positif untuk menangani segala cabaran atau masalah, untuk membantu murid mencapai kecemerlangan dalam akademik. Guru juga boleh mengajar murid memiliki pegangan agama yang kuat kerana seseorang individu yang mempunyai pegangan agama yang kuat akan kurang melibatkan diri dalam masalah sosial dan juga kurang menimbulkan masalah sosial kerana mereka berakhlak mulia. Selain itu, guru juga perlu mendidik murid menjadi seorang yang berdisiplin dan juga bertanggungjawab untuk menjalankan tugas secara dengan betul, cekap dan cepat. Berdisiplin bermaksud penguasaan diri, keupayaan diri untuk mengelakkan sesuatu perkara yang tidak sihat atau boleh membawa kesan negatif kepada kepada individu. Biasanya, murid yang mendapat cemerlang dalam akademik berhubung dengan keupayaan mematuhi disiplin diri yang tinggi, sentiasa memberi komitmen atau motivasi yang tinggi terhadap pelajaran, sentiasa berusaha meningkatkan pencapaian akademik dan pembentukan alat diri. Pelajar yang berdisiplin juga akan sentiasa berani bercuba untuk mencari penyelesaian yang paling sesuai, berani untuk menyelesaikan ketahanan disiplin diri yang kuat dan lebih tabah. Selain itu, murid juga perlu peka terhadap masyarakat seperti menghulurkan bantuan kepada orang yang memerlukan bantuan, prihatin terhadap masyarakat. Sebagai contohnya, murid boleh menyertai aktiviti masyarakat kebajikan seperti mengunjungi anak yatim atau orang tua demi menjaga keharmonian, kecantikan, kemakmuran masyarakat. Peranan yang keenam adalah murid yang mempunyai identiti kebangsaan, iaitu mengingati prinsip rukun negara untuk memupuk persatuan tanpa mengira etnik, kaum, kepercayaan, taraf sosio-ekonomi dan sebagainya. Murid yang mempunyai identiti kebangsaan akan taat setia kepada negara, melibatkan diri dalam semua aktiviti yang menunjukkan semangat patriotik seperti Larian Satu Malaysia, Hari Kemerdekaan, Hari Malaysia, menyokong beli barangan buatan Malaysia, dan lain-lain. Semangat patriotik juga termasuk memahami dan mengetahui sejarah Malaysia.
Demi mencapai matlamat patriotisme untuk memerlukan semangat yang sangat besar, kaum perlu sentiasa bertolak ansur, bertoleransi, menghormati adat budaya orang lain serta hidup bersama dalam berbagai kaum dalam sesebuah masyarakat. Contohnya, guru mengajar murid pendidikan moral berkaitan dengan nilai toleransi supaya murid dapat mengamalkan nilai toleransi ke dalam masyarakat, iaitu saling bantu-membantu, kasih sayang terhadap orang sekeliling tanpa mengira kaum demi kemajuan dan kemakmuran negara. Sebagai kesimpulannya, guru memainkan peranan penting dalam merealisasikan 6 aspirasi murid melalui pendidikan kebangsaan. Guru juga perlu sentiasa memperluaskan ilmu pengetahuan diri serta meningkatkan profesion supaya murid dapat berkembang potensi secara menyeluruh dari aspek jeri, iaitu jasmani, emosi, rohani, dan intelek, dan aspirasi murid akhirnya akan tercapai. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.